Kita tidak boleh membenarkan rejim paling berbahaya di dunia memiliki senjata paling berbahaya di dunia. Jadi, kami telah melancarkan serangan tepat ke atas Iran. Dalam 1 minit, kami berjaya menghapuskan lebih daripada 40 pegawai tinggi Iran, termasuk pemimpin tertinggi Iran, Khamenei. Kami telah menghapuskannya. 1 minit 60 saat masa yang anda perlukan untuk membuat kopi, menghantar mesej atau melintasi koridor. Dalam 1 minit, negara yang menakutkan Timur Tengah selama berdekad-dekad kini kehilangan semua pemimpinnya serentak. Saya yakin kisah ini akan terus diceritakan. Buku sejarah akan merekodkan kejayaan kami dan berapa ramai pemimpin yang kami tewaskan dalam 1 minit. Tetapi bagaimana ini boleh berlaku? Bayangkan seorang jiran yang selama 40 tahun menginginkan kematian seluruh keluarga anda. Dan jiran itu setiap hari menjerit, "Mati! Mati! Mati!" Cuma jiran itu sedang berusaha mendapatkan cara untuk melaksanakan keinginannya, membunuh keluarga jirannya. Anda akan faham jawapan ini dalam beberapa minit. Sebelum sebarang nombor serangan atau bom, fahami ini. Cerita ini bukan tentang peluru berpandu, tetapi tentang apa berlaku bila anda rasa dilindungi tapi sebenarnya tidak. Seperti yang anda mungkin sudah lihat di akhbar, pada 28 Februari 2026, Amerika Syarikat dan Israel bersama-sama melancarkan operasi ketenteraan terbesar yang diselaraskan di rantau itu dalam beberapa dekad. Orang Amerika memanggilnya Operasi Epic Fury, manakala orang Israel memanggilnya Operasi Roaring Lion. Maklumatnya mudah untuk disebut, tetapi sukar untuk dilaksanakan. Menghapuskan ancaman Iran sekali dan untuk selamanya. Namun, operasi ini melangkaui 3.000 sasaran diserang, kapal ditenggelamkan, dan kilang dimusnahkan. Apa yang membuat operasi ini berbeza daripada segala yang pernah berlaku sebelum ini ialah apa yang Israel tahu tentang Iran dan apa yang Iran tidak tahu bahawa Israel tahu. Untuk memahami apa yang berlaku di dalam bangka itu, anda perlu faham terlebih dahulu bagaimana Iran cuba melindungi dirinya. Sebenarnya, para pemimpin Iran memang mempunyai ketakutan yang nyata dan berasas terhadap Israel. Sepanjang tahun-tahun lalu, Israel telah menunjukkan keupayaan yang menakutkan untuk menjejak dan menghapuskan sasaran di dalam wilayah Iran sendiri. Ahli sains nuklear dibunuh di rumah mereka, peralatan dimusnahkan di dalam fasiliti yang Iran sangka tiada siapa tahu lokasinya. Ciri tindakan ini memberikan mesej yang jelas, tiada tempat benar-benar selamat. Oleh itu, pemimpin Iran membuat keputusan yang dilihat bijak. Mereka hampir sepenuhnya berhenti berkomunikasi melalui cara digital. Tiada email, tiada aplikasi pesanan, tiada panggilan telefon bimbit. Mereka tahu bahawa penggodam Israel terlalu canggih. Sebarang isyarat digital adalah seperti tingkap terbuka untuk musuh. Jadi, mereka kembali kepada asas, mula mengadakan mesyuarat secara bersemuka tanpa sebarang jejak elektronik. Masalahnya, keputusan itu mencipta satu corak dan corak boleh dikesan. Setiap kali pemimpin Iran perlu membuat keputusan penting, mereka perlu berada secara fizikal di tempat yang sama pada masa yang sama. Israel belajar mengenal pasti saat ini apabila mesyuarat sedang berlangsung dan menyerang apabila dikenal pasti. Ia adalah satu perangkap yang tidak kelihatan. Iran telah menukar satu bahaya digital dengan satu bahaya fizikal tanpa menyedarinya. Dengan menghindari teknologi, mereka mencipta rutin yang boleh dijangka yang bagi perisikan secanggih Israel lebih berharga daripada mesej dipintas. Hasilnya sentiasa sama.
Setiap kali para pemimpin Iran berkumpul secara bersemuka, Israel sudah pun menunggu, tetapi ada sesuatu yang lebih serius yang Iran tidak tahu. Terdapat sebuah bunker di bawah pusat Tehran, bukan bunker biasa. Ia adalah struktur yang paling dilindungi oleh rejim, dibina selama bertahun-tahun dengan pelaburan berjuta-juta dolar. Direka untuk bertahan daripada sebarang serangan udara, projek keselamatan maksimum oleh Khamenei. Bunker itu terletak betul-betul di bawah kompleks tempat Ayatollah bekerja. Ia lebih besar daripada kompleks di permukaan dan meliputi beberapa jalan di pusat ibu kota Iran. Ia ada beberapa pintu masuk berasingan, pintu keluar kecemasan, dan bilik mesyuarat khas untuk pegawai tertinggi rejim. Khamenei telah membina struktur itu dengan kepercayaan bahawa tiada siapa akan tahu tentang kewujudannya, atau walaupun mereka tahu, tiada siapa yang mempunyai teknologi yang cukup untuk memusnahkannya. Dia benar-benar silap dalam kedua-dua perkara itu. Israel bukan sahaja tahu bunker itu wujud, malah tahu dengan tepat keadaannya di dalam. Selepas serangan itu, Israel mengeluarkan imej 3D bahagian dalam bunker itu. Di situ semuanya ada, struktur lengkap, kedalaman tepat setiap tingkat, lebar setiap koridor, lokasi tepat setiap bilik mesyuarat. Kemudian, dalam satu perincian yang mengejutkan penganalisis di seluruh dunia, muncul poster-poster yang digantung di dinding dalaman. Fikirkan apa maksudnya itu? Untuk mengetahui poster mana yang digantung di dalam sebuah bunker bawah tanah yang sangat rahasia, seseorang perlu pernah berada di sana atau kenal orang yang pernah di sana. Ini bukan maklumat dari komputer, drone, atau satelit. Dia pemberi maklumat dalam rejim musuh sangat dekat dengan kuasa hingga tahu hiasan dinding. Rahsia terbesar Iran telah didedahkan sepenuhnya, tetapi Iran tidak mengetahuinya. Dan disinilah kisah ini menjadi lebih mengagumkan. Cuba fikirkan, jika Israel tahu setiap butiran tentang bunker itu, mengapa mereka tidak terus sahaja memusnahkan bunker itu dari awal? Kenapa perlu tunggu? Kerana Israel menggunakan pengetahuan itu untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada hanya memusnahkan sebuah struktur konkret. Mereka menggunakannya untuk menghapuskan semua yang masuk ke dalamnya. Jika Israel tahu segala tentang bunker itu, mengapa Khamenei tiada di situ semasa peluru berpandu pertama tiba? Jawapannya ada pada operasi perdayaan yang akan dikenang dalam sejarah ketenteraan. Dalam 24 jam sebelum operasi Israel dan Amerika Syarikat melaksanakan rancangan perdayaan yang dirancang rapi. Tujuannya adalah untuk meyakinkan Iran bahawa tiada serangan akan berlaku dan malam itu malam biasa seperti yang lain. Perisikan Iran mempunyai cara untuk memantau tingkah laku tentera Israel. Mereka memerhati corak-corak tersebut. Mereka tahu sebelum operasi besar, para komander akan berada di Kiria, ibu pejabat tentera Israel. Ia mirip Pentagon di Amerika. Kehadiran jenderal di sana adalah tanda amaran yang sudah diketahui Iran, jadi Israel gunakan isyarat itu terhadap mereka. Pada malam Jumaat, Jeneral Utama Pasukan Pertahanan Israel pulang makan malam Syabat bersama keluarga. Jauh dari pusat komando, jauh dari sebarang petanda bahawa sesuatu akan berlaku, perisikan Iran memerhati dan membuat kesimpulan yang jelas. Jeneral yang berada di rumah untuk makan malam Jumaat tidak akan melancarkan sebarang operasi. Iran menjadi tenang. Pada masa yang sama, Donald Trump membuat kenyataan awam beberapa jam sebelum itu, semuanya dirancang untuk menguatkan rasa selamat yang palsu itu. Setiap perkataan dipilih untuk menyemai ilusi bahawa tiada apa-apa yang sedang berlaku. Kita perlu pergi bekerja. Kita perlu pergi bekerja. Hasilnya adalah tepat seperti yang dirancang oleh para perancang. Khamenei tidak pergi ke bunker. Beliau tetap berada di atas tanah di kompleks permukaan, yakin bahawa malam itu akan menjadi malam yang tenang. Sebaik pesawat Israel tiba di Tehran, beliau terdedah dan dihapuskan dalam serangan awal.
Kematian Khamenei memberi kesan segera dan mematikan kepada pemimpin yang terselamat selepas serangan pertama. Mereka ke bunker, logiknya jelas. Khamenei mati kerana tidak turun ke pelindungan bawah tanah. Kesimpulannya nampak jelas. Bunker itu ada tempat yang selamat, disitulah mereka perlu lari. Bayangkan suasananya, pemimpin paling berkuasa di Iran baru saja dibunuh. Tiada siapa tahu apa yang perlu dilakukan. Komunikasi pula sedang terputus. Peluru berpandu semakin dekat dan pemimpin rejim itu berlari ke satu-satunya tempat yang mereka rasa selamat. Bunker itu dibina bertahun-tahun dan menelang berjuta-juta. Namun Khamenei tidak pernah perlu menggunakannya. Kini, ia kelihatan seperti satu-satunya jalan keluar. Ketua Turus, Ketua Perisikan, Komander Pengawal Revolusi, Komander Tentera Udara Iran. 40 pegawai paling berkuasa dalam rejim berkumpul di tempat yang sama pada saat paling huru-hara, mencari perlindungan dalam struktur yang mereka percaya tidak dapat ditembusi. Apa yang mereka tidak tahu ialah Israel telah memetakan setiap meter bunker itu, mengetahui kedalaman tepatnya, mengenal pasti titik struktur yang paling lemah, dan tahu dengan tepat bagaimana untuk memusnahkannya secara menyeluruh dan tidak dapat dipulihkan. 50 jet tentera udara Israel telah menjatuhkan kira-kira 100 bom ke atas lokasi itu dalam masa kurang daripada 1 menit. 40 mungkin lebih. Pemimpin utama rejim Iran telah dihapuskan. Perisai terbesar Iran telah berubah menjadi perangkap terbesar Iran. Selepas itu berlaku krisis yang rejim tidak jangka serta tidak tahu cara menyelesaikannya. Iran memerlukan seorang pemimpin agung yang baharu kerana perlembagaan negara menuntutnya. Tanpa seorang pemimpin agung, rejim itu kehilangan pusat segalanya, individu yang memberikan kata putus dalam setiap keputusan penting. Namun, ada satu masalah yang tiada undang-undang boleh selesaikan. Tiada yang mahu jawatan itu. 2 ayatollah ditawarkan jawatan itu. 2 menolak kerana sebab yang mudah dan menakutkan. Sesiapa sahaja yang mengambil alih jawatan itu akan serta-merta menjadi sasaran nombor 1 Israel. Dan semua orang di Iran sudah faham apa maksudnya secara praktikal. Israel telah membuktikan bahawa mereka tahu apa yang berlaku di dalam bunker paling rahsia rejim itu. Mereka membuktikan mampu menghapuskan 40 pemimpin dalam kurang 60 saat, menunjukkan tiada jawatan, perlindungan atau rahsia yang di luar jangkauan mereka. Menerima gelaran pemimpin agung ketika itu ibarat menandatangani hukuman mati sendiri. Majlis Pakar, kumpulan yang memilih pemimpin baru, terdiri daripada golongan agama kanan rejim. Mereka adakan mesyuarat jarak jauh dan gunakan undian dalam talian. Ahli-ahlinya enggan berada secara fizikal di tempat yang sama pada masa yang sama kerana kini semua orang tahu apa yang berlaku apabila pemimpin Iran berkumpul secara bersemuka. Rejim itu telah kehilangan sesuatu yang tidak dapat dikembalikan oleh mana-mana peluru berpandu. Keyakinan masih ada tempat selamat untuk bertemu, membuat keputusan dan berfungsi sebagai kerajaan. Kejatuhan itu bukan hanya menimpa Iran. Selama beberapa dekad, rejim Iran membina rangkaian pengaruh di seluruh rantau ini. Ideanya mudah. Daripada berperang secara langsung, Iran mencipta dan membiayai kumpulan bersenjata di negara-negara jiran. Kumpulan-kumpulan ini berjuang bagi pihak Iran tanpa Iran perlu meletakkan askar-askarnya sendiri di barisan hadapan. Hamas di jalur Gaza, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, militan di Irak. Setiap kumpulan ini menerima pembiayaan, senjata dan panduan daripada Tehran. Hanya pada tahun lalu, Iran membelanjakan ratusan juta dolar bagi memastikan rangkaian ini terus berjalan. Rangkaian ini membolehkan Iran mencetuskan masalah di beberapa negara serentak tanpa menghantar tenteranya sendiri. Iran membiayai kumpulan-kumpulan lain untuk berperang bagi pihaknya. Dengan kepimpinan Iran dihapuskan, kilang-kilang peluru berpandu dimusnahkan dan wang rejim terjejas, rangkaian ini mula merasai kesannya serta-merta.
Kumpulan tersebut bergantung kepada Iran. Tanpa peluru berpandu dari Tehran, stok senjata berhenti bertambah. Tanpa dana, operasi terhenti. Tanpa kepimpinan pusat untuk memberi arahan dan menyelaras, kumpulan-kumpulan itu menjadi terasing. Masing-masing hanya mementingkan diri sendiri, bukannya bertindak sebagai sebagian daripada satu pasukan. Kemusnahan Iran bukan sekadar kemusnahan sebuah negara. Ia adalah pembongkaran seluruh rangkaian kuasa yang telah mengambil masa berdekad-dekad untuk dibina. Tahu apa yang paling menarik? Terdapat ironi dalam cerita ini. Lihat, Iran telah melaburkan kekayaan dan bertahun-tahun membina bangka paling terlindung dalam rejim itu semata-mata untuk bertahan dalam saat seperti ini. Mereka yakin struktur itu tidak boleh dimusnahkan dan menjadi jaminan rejim itu kekal walaupun diserang. Dan pada saat krisis terbesar, apabila 40 pemimpin paling penting bergegas ke bunker itu untuk mencari perlindungan, disitulah mereka menemui pengakhiran mereka. Rahasia terbesar rejim itu kini menjadi perangkap utamanya. Israel tidak menyerang secara sembarangan atau bergantung pada nasib. Selama bertahun-tahun, mereka membina rangkaian risikan yang begitu mendalam dan menyusup masuk hingga mengetahui apa yang berlaku di sebalik dinding paling terlindung musuh. Mereka tahu poster yang terdapat di dinding bunker bawah tanah rahasia. Mereka tahu semua koridor, bilik, dan titik lemah dalam struktur yang Iran sangka tidak diketahui dunia. Apabila tiba waktunya, mereka menggunakannya dengan ketepatan luar biasa yang belum pernah dunia lihat. Tetapi mungkin yang paling mengagumkan sekali bukanlah operasi itu sendiri. Ini yang Anda lihat apabila Anda mengambil langkah ke belakang dan melihat gambaran keseluruhan. Iran telah menghabiskan beberapa dekad coba untuk memusnahkan Israel, membelanjakan kekayaan untuk peluru berpandu, kumpulan bersenjata, bunker, dan akhirnya semua itulah yang mempercepatkan kemusnahan mereka sendiri. Peluru berpandu menjadi sasaran, kumpulan bersenjata menjadi tanggungan, tanpa sesiapa untuk membiayai mereka, dan bunker menjadi perangkap. Namun, jika kita berhenti untuk menganalisis dengan lebih dekat, kesilapan terbesar Iran bukan membina bom, tetapi percaya mereka tahu menyimpan rahasia. Kuasa tanpa kebijaksanaan bukanlah kuasa. Ia hanyalah ilusi yang menunggu untuk dimusnahkan. Dan Anda, apa pendapat Anda? Adakah Anda percaya bahawa sebuah rejim yang kehilangan 40 pemimpin dalam 1 minit masih mampu untuk membina semula? Tinggalkan komen Anda. Jika video ini membantu Anda faham apa yang sebenarnya berlaku, kongsikan dengan seseorang yang juga ingin tahu dan langgan saluran ini supaya tidak terlepas analisis seterusnya. Jumpa lagi.